kita buat satu perkara yang berlainan sikit untuk video kali ni, sebab aku nak review dua kereta serentak dalam satu video, antara kereta JDM dan juga USDM, JDM dan juga Muscle. Tapi sebelum aku start video untuk hari ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 600 subscriber aku. Okay, we've just hit 600 last night and aku sangat-sangat happy sebab adalah juga orang yang sudi untuk support channel aku ni. Walaupun bagi sesetengah orang 600 je tak banyak pun, tapi bagi aku 600 tu kira okey lah, sebab it's more than halfway to 1000 subscribers, which is YouTube's latest criteria, which is 1000 subscribers and 4000 watch hours. So sekarang aku ada dekat 600 subscriber and around 3400 watch hours. So sikit lagi untuk aku able to monetize aku punya video. So terima kasih banyak-banyak kepada yang support. Aku harap korang tak berhenti support aku, so that aku akan ada semangat lagi untuk buat video, review kereta, buat coverage car events and so on. So keep on supporting and stay tuned, and aku harap korang enjoy video hari ini. Sebab ini adalah first time aku review dua kereta serentak dalam satu video. Assalamualaikum semua. Hari ini okey, sedikit info. Mulai hari ni untuk video-video aku tak ada nak buat episod-episod dah. Aku just tulis tajuk saja. Okey, untuk hari ini dia punya review agak special sikit sebab kita nak review dua kereta dalam satu video yang sama lah, iaitu satu kereta JDM dan juga lagi satu kereta USDM. Okey, so sekarang kita ada dekat lokasi penggambaran yang kedua, sebab first lokasi tadi panas sangat and ada iklan sikit, polis datang. Sedikit iklan kita tengah interview, ada abang polis datang. Dia pun agak berminat juga dengan kereta-kereta ni terus kena interview owner. So kita datang dekat sini senyap sikit and tak ada gangguan. Sekarang aku boleh review dua-dua kereta ni. So first of all, kita orang pula, aku nak review bahagian luaran dahulu kereta ini. Okay, tengok bahagian depan dia, memang sangat-sangat familiar lah. GTR R35 ni kalau tunjuk 90%, 95% lah aku rasa orang tahu kereta apa. Okay, yang ini 2015 punya Black Edition. Beza 2015 dengan version-version yang lain is dia punya lampu. Dia punya lampu kalau nampak boleh ada stripe tu. Dekat lampu memang cuma habis. Kalau yang lama punya dia just seketul tu, dia tak ada stripe tu. Yang lain basically yang sama. Nampak ini, rim dia pun tak tukar lagi, owner tak tukar lagi. Dia pakai rim original 19 inch and dia punya brake system dia pakai Brembo 6 sport. Brembo 6 sport, dan also dia punya brake rotors drilled. Okay, ada lubang-lubang. So sistem penyejukan brake tu penting juga. Belakang pun sama juga. Okay, 19 inch Brembo and drilled brake rotors. Kat bahagian belakang pula, kita pergi ke belakang.
Original spoiler, tailpipe owner tukar. Bagi nampak ganas sikit. Tailpipe saja owner tukar, tetapi dia punya exhaust depan sampai belakang semua still stock standard. Untuk GTR ni aku sebenarnya geram dekat belakang ni. Dia memang nampak beefy. Dia nampak memang sangat tegap lah. Rasa macam rasa aura Aura dia lain macam sikit. Kalau GTR T5 ni memang cun habis bagi aku. And then kita move on ke bahagian engine pula. Seperti yang mana korang boleh tengok, bahagian-bahagian engine semua still stock standard kilang lagi. So maknanya owner ni dia just maintain sahaja kereta ni. Dia belum ada plan nak modify, nak bikin, nak masuk performance package lagi. Belum lagi. Sebab bulan 4 ni pun insyaAllah owner ni nak kahwin. So dia simpan dulu duit untuk mod kereta ni. Dia buat untuk duit kahwin. Okay, so bagi korang yang tak tahu, which I highly doubt, aku rasa 95% orang tahu, kereta GTR R35 ni dia punya Soul engine, apa-apa variant sekalipun, dia pakai Soul engine VR38 DETT 3.8 liter twin turbocharged V6. VR38 DETT ni kalau yang black edition yang ini standard around 540 horsepower macam tu. And dia punya torque is around 620 Newton meters. 620 Newton meters of torque. So korang boleh bayangkan lah dia punya pickup tu mencanak macam mana kan. Review GTR 2015 ni, kita beralih ke Ford Mustang GT 5.0 V8 pula. Ya, nampak dua rivalry yang berbeza, JDM versus USDM, twin turbocharged versus naturally aspirated. Okay, so Mustang ni memang ikonik lah. Dia punya racing stripes tu, lepas tu dia punya bentuk ni pun memang nampak sangat-sangat garang. Bagi aku kereta ni adalah satu kereta yang menampakkan dia punya kategori muscle tu. Okay, nampak dia punya garang, dia punya logo dia, ditambah pula garangnya tu dengan 5.0 V8. Bunyi dia tak payah cerita lah brother, bunyi dia gila ya. Okay, mari kita mulakan. Okay, kat bahagian depan ni, kalau korang boleh tengok dekat bawah tu, okay, dia punya front lip owner dah tukar. Sebab kalau yang standard Mustang kat depan dia ni hitam depan dia ni, tapi dia tukar front lip dari body kit Outlaw. And then dia pasang universal splitter, universal splitter. So nak bagi nampak dia lagi garang and lagi rendah. So basically bahagian depan itu saja yang owner buat. Yang lain semua dia biarkan sedia ada. Beralih ke bahagian rim pula. Kereta ni pun sama juga, pakai rim standard 19 inci dari Ford. Also pakai 6-spot Brembo calipers. Dia punya disc, dia punya brake rotors 15 inch tapi solid semua, tak ada drills, tak ada slotted or anything. 6-spot Brembo bahagian depan. And bila kita tengok kat bahagian belakang ni, dia tak pakai 6-spot. Yang bahagian belakang dia pakai 2-port calipers. And also dia punya brake disc around 13 inches macam tu. GT ni previous model dia orang pakai live axle lah. Tapi untuk model yang ini, setahu aku lah, kalau aku salah tolong betulkan. Okay, untuk model ni dia pakai IRS, which is independent rear suspension. Maknanya setiap tayar tu ada roll dia yang tersendiri lah. Basically dia bukannya macam yang dulu. Kalau dulu dia pakai live axle. Live axle is dia connected to one whole axle lah, dia punya tayar tu. So apa jadi kat tayar situ, jadi kat tayar belah kanan ni. So with independent rear suspension ni, korang akan dapat handling yang lagi sedap. And korang dapat attack corner and lalu bumps dengan lagi selesa and senang lah. Selain itu, bahagian belakang ni ada penambahan spoiler carbon fiber, GT wing carbon fiber. Lampu semua standard, that big GT emblem.
And then also this one, ini yang kita nak highlight ni, Corsa Performance Exhaust. Yang ni bukan tailpipe saja dia tukar Owner ni tukar daripada bahagian depan sampai ke belakang. Corsa Performance Exhaust punya package, which cost a total of 14,000 14,000 untuk bahagian exhaust depan sampai belakang sahaja. Bunyi dia memang sangat-sangat ganas. Sekejap lagi kita nak test dalam kereta ni, so korang kena tunggu and stay tuned. Dan kita dah sampai dekat bahagian engine pula sebab kita dah tengok overall luaran Mustang ni tadi. Tengok bahagian dalam dia. Okay, ni untuk membuktikan yang engine, yang emblem 5.0 tu bukan sekadar tampal dia memang pakai 5.0 V8, Coyote V8. And so it's naturally aspirated, and bukan macam yang 2.3 nya version. 2.3 punya EcoBoost tu dia ada turbo, but it's 2.3 lah. Yang ini 5.0 V8 naturally aspirated. Semua standard lagi, korang boleh nampak. Semua standard. Dia punya filter semua. Cuma owner ni dia mapping and dia tuning balik ECU, and also dia pasang exhaust. Aku rasa masa dia pasang exhaust dulu kot dia mapping and tuning ECU tu. So basically that's it. Exhaust saja. Bunyi exhaust memang syahdu gila. Korang memang kena dengar kejap lagi. Bunyi V8, raw V8 tu memang cunap So basically dua kereta ni bagi aku ada pros and cons dia. Okay, kalau kereta ni korang dapat feel raw power V8 tu, korang boleh rasa dia punya mengaum tu macam mana. Kalau yang ini dia bunyi V6 dia subtle, but korang dapat feel power twin turbo 3.8 tu twin turbo twin turbo, and also torque dia 600 plus. So korang boleh bayangkan macam mana dia punya pickup untuk GTR ni. And also GTR is all-wheel drive. This Mustang is rear-wheel drive. So bagi aku, it's subjective. Kalau ada orang yang suka rear wheel, ada orang yang suka all-wheel drive. So in the end, USDM versus JDM, it's all based on your driving style and minat masing-masing lah. Sekarang ni aku ada dekat dalam Mustang GT Daus. Kita nak pergi test run dulu. Balik nanti kita test run GTR R35 pula. Straight. Okay. Tak pernah terfikir aku dapat naik kereta ni. Tak pernah terfikir aku dapat naik kereta ni. Rezeki Rezeki ni. Ni kiri. So sementara kau membawa kereta tu, aku nak tanya sikit-sikit lah. Okay, sementara jalan jam ni boleh interview sikit dulu. Aku paling nak tahu dia punya minyak macam mana tau. Fuel consumption dia. Fuel consumption dia, ni engine ni dia 60 liter. Capacity dia lah. Selalunya seminggu tu isi minyak berapa ringgit? Dia berapa ringgit? Dia depends jarak perjalanan dengan cara bawa kereta lah. Kalau kita bawa santai-santai je, selalu dari Pahang, dari macam contoh saya dari Bentong kan. Bentong ke KL, pergi balik boleh 2 kali lah. 2 kali, maksudnya dari Pahang pergi KL, lepas tu balik, lepas tu pergi KL balik, lepas tu pergi Pahang balik. Satu tangki. Okay kalau juga actually dia punya minyak kan. Dia kalau itu kita bawa chill lah. Kalau macam konvoy, kalau konvoy dia orang selalu speed 180, 200. Itu memang dalam 300 km memang dah kena top up lah. Kena top up minyak. So basically macam kereta-kereta lain juga kau bawa slow, minyak dia okey. Kau bawa dia bukan slow sangat. Dia kalau santai. Slow tu santai tu dalam 120, 140. Kalau bawa slow dia makan minyak juga. So kena dia tak boleh ni. Dia tak boleh jangan terlampau slow, jangan terlampau laju. Dia kena tengah. Okey. Kalau slow lagi cepat kan makan minyak. Contoh kalau jam kan. Jalan jam, kalau bawa slow memang kuat makan minyak lah. Okey, macam tu dia sama macam GTR jugalah, lebih kurang macam tu. So okey jugalah. Kalau maintenance pula, kalau sekali servis tu berapa kena? Dia ikut tempat. Ada orang dia buat sendiri. Sebab kalau minor kita just oil change. Itu semua dalam 800. Minor oil change 800. 800. Dia sekali tukar flush semua. Dengan filter. Lepas tu itu je lah, basic punya lah, dalam 800. Itu kalau harga club member lah. Kita buat dekat TRG ni lah. TRG. Okay, TRG yang aku nak review nanti. Tak kena buat workout workshop kita dekat TRG.
Tapi nak dapat harga tu dia kena join club Ford Mustang dulu lah. Boleh dapat harga tu. Oh, ayah dia dah beritahu aku itu. Dia kata kalau video tu menjadi views ramai, nanti dia panggil geng-geng Mustang buat video sekali kat TRG. Aku rasa nanti kita U-turn dekat Subang lah. Dekat sikit. Jalan je tak sedap. Tak sedap tu. Kalau kau rajin, Subang Airport tu jalan clear. Boleh. Tapi aku jalan aku memang aku fail lah sini. Ini kau stay tengah. Stay tengah. Mak tak tolak ke belakang kau. Dia punya pergi. Tarik tak boleh. Kita tengok dia punya center console ni. Apa yang boleh tengok ni? Okay, aircon. Yang ni apa? Untuk macam kita sekarang ni dekat sini normal kan. Kalau kita tekan ni dia ada Sport Plus. Okay. Ada rest track. Nampak dia ada rasa macam dia rasa macam sengguk sikit. Oh, dah ready nak gerak tu. Itu ada lagi snow atau wet winter lah. Ni kita back to normal lah. Sebab tengah jam kan. So yang second ni dia punya handling ni. Handling. Satu ni normal biasa. Tu kedua ni sport. Dia lebih keras sikit lah. Okay, so tak senang nak membuang kan ni? Tak susah nak buang. Lepas tu dia tak gegar. So kan kita bila speed, kalau kereta biasa dia akan ni macam dah gegar macam ni kan. Ni kalau sport dia akan pegang, dia akan gegar lah. Tapi tak banyak macam tu lah. Dia macam gegar sikit macam ni. Dia punya steady. Alright. Lepas tu satu lagi comfort. Comfort ni selalu pakai bila nak dah jam macam ni lah. Jalan jauh kan. Okay, yang third punya pula. Third punya ni untuk traction control. Traction control. So kalau nak main dalam track ke, kita akan buka ni. So dia macam mana? Dia punya ni dia bila kita brake, bila kita pusing oversteer kan. Kalau tak buka ni, bila kita brake dia akan pegang benda tu. So kalau kita ni kita control sendiri. So kalau macam orang nak main drift kan, dia kena on ni lah. Kalau tak on ni memang dia bila center lock tu dia akan pegang. Okay. Bila kita brake je nak drift semua kan, dia pegang. So kita tak boleh nak drift. Dia akan macam mana pun dia akan jadi straight balik. Stabil lah kita jadi. Yang last kali? Last kali ni hazard. Hazard. Okay. Yang lain semua basically biasalah, ada radio, aircon, touchscreen Lepas tu ni untuk seat kalau nak bagi sejuk. Okay, seat warmer pun ada. Seat warmer. Cooler ni nak warm. Senang. Lepas tu ni climate. Ni dekat Aussie dulu dia ada map. Tapi bila sampai Malaysia dia macam mana? Depan ni. Dia tak mana? Dia tak ada. Dia punya orang panggil macam SD card tu lah. Sampai boleh masuk ah? Masuk macam tu. SD card yang baru. Dia yang map yang Malaysia punya tak ada. Untuk Ford punya memang tak ada. Alamak. So kau connect kat phone kau boleh tak buka Waze ke Maps ke ada? Boleh, tapi itu kalau scene 3. Scene 3 dia punya screen ni akan jadi putih. Yang ni scene 2. So scene 3 kalau kita buka cucuk dekat iPhone ke apa kan, dia akan buka macam kalau Apple orang panggil apa tu? CarPlay. CarPlay. So basically dia punya control semua ni straightforward lah. Sebab kalau pakai Ford Mustang ni bukannya nak sangat dia punya elektronik tu, kita nak dia punya power tu. Tengok lebar ni, mana dia punya hood tu. Nampak lebar siap. Kereta ni dia kurang ni kiri kan? Subang ni. Kereta ni dia kurang elektronik lah. Barang elektronik dia sangat kurang. So kita focus more on dia punya performance. Ujung. Berapa kau beli kereta ni dulu? Sebab dulu beli ni masa tu dekat Aussie. Dekat Ford Aussie dalam, kalau duit sana lah dalam 70,000 AUD nya tu lah. 70,000 AUD. Kalau convert sini apa ke? Convert sini agak-agak kalau ikut zaman dulu lah. Sebab dengan rating currency dulu dalam 200,000 lebih lah. 200,000 kalau beli dekat Aussie. Kalau beli kat sini kena ada AP. Kena ada AP. Saya ada AP sana. So jadi murah. Sekali kau tekan tu dia punya pergi woi. Tapi itu biasa kalau kita buat sport ni. Okay, aku cuba pegang lah benda ni. What the tertolak kat sini. Itu kau dah full throttle ke tu? Belum ni. Belum lah. Jalan tak rata kan. Ya tu, jalan tak rata bahaya. Tapi dengan ada independent rear suspension ni,
Dia bantu juga tau. Dia akan balance. Dia kalau live axle, apa yang jadi dekat tayar kanan, tayar kiri pun kena benda yang sama. So jadi susah sikit kat situ. But IRS ni memang cun lah. Banyak improve 2015 ni. Kita buka jadi ni jalan lurus lagi kan? Yang lurus naik ke atas, tapi baik kereta. So nanti sampai dekat roundabout, ke U-turn. Ni atas kan? Ni atas. Kita akan pakai race pula. Pakai race mode. Sekejap, ni silap. Tapi ni tu traction control power ni. Traction control off. Oh no, dia punya pergi. Ui. Ni silap lah, kita tak buka apa ni tingkap dia tak dengar sebab Ezra ni dia kedap. Dia tak ada drone dalam. Oh. Okay, kali ni kita main tak tarik sikit tapi tingkap terbuka. Tak boleh pakai mic. Pusing kali ya. Oh, saya dah rasa. Pusing balik, lepas tu ada stesen minyak tau berhenti situ. Situ aku naik GTR lah. Tapi ni, betul nasi. Okay, sekarang ni kita dah berpindah kereta. Sekarang aku ada dekat dalam GTR Amer GTR 737 macam Boeing. Memang kau saja 737 kan ni? Nak beli kereta tu tak mampu. Okey. Okey, daripada Mustang kita berpindah ke GTR ni. Okey, tadi kita dah tengok dalam Mustang, kita dalam GTR pula. Okey, macam biasa dia ada multi function display ni. Lepas tu aircon. Ish, kalau kena angin pula mic ni. Aircon. Lepas tu ni aku tak tahu ni. Ni apa dia punya function ni. Macam yang ni pun saya pun tak berapa pasti lah. Saya pun tak habis lagi. Kita pun dara lagi lah. Kita pun bukan buat ni hari-hari kan. So okay lah, macam ni dia macam transmission lah. Transmission dia kalau macam ni dia comfort, dia kurang je sikit lah. Kalau macam ni dia keluar sekejap macam ni semua dia sebenarnya semua lah ni. Okay. Ni macam ni untuk suspension. Ni untuk suspension. Ni suspension ni gearbox tu. Lepas tu ni dia punya traction control. Okay. Macam ni traction control off. So macam ni lah buat apa tu tadi kau kata ni apa tu start apa tu restart launch control. Launch control Restart kau ada launch control. Okay. So basically yang tu je dia punya ketuk comel kecil kan. Enjin ada ke? Enjin ada. Enjin start stop kat tengah. Tu ni satu konsol dia. Betul. Ya, kita boleh bergerak ni. Boleh. Sebenarnya macam kalau kita nak sedap main GTR ni letak dia manual mode lah. Okay. Manual mode dia punya gear auto dia pelik. Kalau kita buat auto kita main pedal shift lah. Main pedal shift lah. Dia punya gear auto dia kalau biar untuk balik kampung boleh lah. Nak try ni tak guna lah. So okay lah. Anak yang ni lagi kuat lah siut dia punya tegas tu. Okay, terasa dia punya all wheel dia tu. Terasa Tadi tu sedap all wheel lah tadi. Tadi aku rasa sedap tau. Tapi aku memang tak lari lah daripada Japanese ni. Japanese ni memang power lah. Feel tu lain sikit lah. So aku boleh faham lah kenapa Daus nak beli GTR ni. Tapi Mustang pun okey. Serius Mustang pun okey. Mustang pun okey. Mustang Ada lah okey. juga minat dia. Tapi kalau aku lah, kalau aku ini kau tak buat apa lagi ni kereta ni? Saya punya standard lagi. Uish. In fact saya punya ada cut off lagi ni. Macam tadi kan ada 109 lebih Saya punya cut off tu 109 lebih lah. 191 lah.
Tadi berapa? 191. 191 tadi daripada kita start tadi Kepala sampai ho. 191. Tak dia lah. Macam tu lah. Uish. Okay, kat sini semua Kita semua kat situ lah. Kita semua kat sini. Complete information. Boleh lah. Boleh lah untuk kita nak sepi-sepi nak tengok monitor ni kan. Ni semua make sure dia jangan sampai merah, sampai semua tu monitor lah kan. Especially kalau tengah hari macam ni kalau kita perembat. Ya tu. Monitor. Tak sesuai lah cuaca. So especially kereta turbun. Twin lah tu sebut. So aku nak tanya maintenance kereta ni okey tak? Maintenance kereta ni dia depends jugalah cara kita bawa every kereta macam tu kan. Every kereta macam tu. Tapi aku nak tahu macam specifically GTR. GTR ni based on saya pun nak cakap lebih-lebih pun saya ni baru belajar nak bawa kereta. Baru nak belajar bawa kereta ni kan. Before ni saya pakai Mustang kak. Tengah ada Mustang saya sebab tengok GTR ni. Okay, Mustang. Nampak tak sekarang? Tu kan. Tu dia. Sorry Daus. Cubaan mengejar. Tapi itulah. Tapi untuk maintenance wise, untuk compare Mustang dengan GTR lagi tinggi lah. Okay. You have to expect that lah. Sebab Mustang yang NA kan. Mustang NA. Ini turbo twin. Lagi satu ni 4 wheel drive. Dia ada lagi banyak dia punya ada kan. Drive shaft dia banyak tu. lagi mekanik sini. So macam saya normal service saya tapi murah je. Saya selalu buat kedai biasa. Minyak hitam semua saya minta yang memang kedai biasa dengan saya lah. Kau tak Top Racing juga? Tak, Top Racing saya selalu hantar. Tapi kalau macam normal service saya hantar kat kedai member saya bengkel dengan 19 tu. Okey. Sekali service dalam 390. 390 yang minor service lah. Minor normal service lah. Just tukar minyak hitam dengan oil filter. Oil filter. Dan minyak hitam pun minyak hitam Inos. Not bad lah kan. Jepun punya kategori kan. Full synthetic. 390 untuk sekali minor service. 390 kan. Kereta macam ni saya selalu buat every 5,000 saya tukar lah. Senang sebab kereta penting lah jaga minyak kita dulu. Kereta macam ni spend lebih sikit lah. Kena. Tak tahu saya tak guna kereta ni hari-hari. Tu launch control pun je race time. Tak maaf lah. Selalu kau bawa kereta apa? Saya selalu ada bawa kereta hari-hari, bawa kereta rumah je. Ada kereta Merc biasa je. So itu maintenance tak pening kepala sangat. Ya tu. So far for the, selama saya memiliki kereta ni puas hati lah. Memang alhamdulillah sangat lah. Sedap lah pakai. Sedap lah. Saya tak cari lain lah. Tak cari lain lah. Macam Mustang tu saya pandang lagi GTR kan. Tapi Mustang pun okey, serius okey. Sekarang ni rindu GTR. Rindu Mustang. Rindu Mustang. Hati dekat GTR. Tapi hati dia tak kat sini lagi. Uish, kena tu. Dia Mustang tu sedap V8 lah. Mustang tu bunyi V8 tu sedap. Bunyi V8 tu sedap. Maintenance wise, kalau datang gearbox punya problem tu pun pening kepala jugalah GTR ni. GTR aku baca juga kalau sampai masalah gearbox tu tu penuh kan. Gearbox tu memang pening juga. Yes. Tapi just jagalah minyak hitam, transmission all jaga. Dah cucuk dulu. Cucuk dah belakang. Kau cucuk dah. Ada. Cucuk dah dah. Bagi saya alhamdulillah sangatlah, saya puas hati sangatlah. Puas hati dengan keadaannya standard. Standard tinggi ni. Cuma nak kena jaga. Just jagalah. Yalah minyak hitam standard lah kan. Tapi ni kalau kau tukar exhaust system ni sedap ni. Betul lah. Tapi itulah GTR macam ni lah jadi minyak low. Kalau selalu duduk pengembat pakai minyak Malaysia kan. Standard lah ni. Tak apa. Selalu kalau macam tu, kalau kau bawa santai berapa lama tahan? Macam ni dalam lagi 50 boleh lah. 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo. Okay, tu tu. Cuma kalau macam ni saya tak suka gembat, rosak fuel pump ni kan. Memang minyak ada sikit. Macam nak kita keluar lampu kuning tu boleh lah tu. Tapi dah merasa sekali tadi. Kalau otak dia bapak lah. Puas hati lah, puas hati lah. Puas hati gila tu. Dulu waktu mula-mula saya fikir kan tak nak beli GTR kan. Tapi jangan ramai tengok budak-budak pakai kan, ramai orang pakai kan. Tapi bila dah rasa pergi macam ni, then tak kisahlah berapa puluh ribu orang pakai pun. Kan tu lah. Kalau Black Edition tak ada bone sound system. Setahu saya lah, setahu saya Black Edition memang tak banyak ni, tak ada ni. Dia Premium Edition ni ada tu. Premium Edition saja ada. And dia punya interior pun dia ada merah punya detailing dekat steering, dekat door trim, dekat belakang. Tak macam Saya seat belakang dia aku tengok macam lagi
okey daripada Daus ni. Boleh lah. Daus ni sempit gila tau. Kepala tergentak juga lah sampai tu. So GTR ni kira selesa lagi lah belakang ni. Bukan selesa, boleh duduk lagi. Dengan performance macam ni boleh bawa anak seorang, kalau anak seorang dua kan. Tak ada hal punya. Itu ada Isofix tu, boleh letak belakang. Oh ya? Boleh letak baby chair. Dah ready ke ni? Harus lah. Kahwin-kahwin ni kau tak ready kan? So dah kahwin ni kau plan kereta ni yang masih simpan lah. Kau ada plan nak beli kereta family tak? Nanti dulu lah. Nanti dulu Nanti lah. Makan bini pun ada kereta lagi dia boleh pakai. Okey tak apa, dia tak apa. Itu okey. Kita guna kereta dia. Dia ada, kita guna. Okay, so settle sudah video untuk kali ni. JDM versus USDM GTR R35 versus Ford Mustang GT 5.0 V8. Okay, aku harap korang enjoy video ni. Aku cuba buat sehabis baik video ni. Aku harap korang enjoy. So, apa final verdict JDM versus USDM ni? Okay, final verdict dia semua atas minat masing-masing. Sama ada korang minat rear wheel, raw power NA V8 ataupun all wheel drive twin turbocharged V6. Bagi aku memang aku punya hati ni sentiasa dekat Japanese domestic market. Sebab dari dulu lagi aku minat RT2, RT4, Evo, Supra. Semua antara kereta-kereta yang ada enjin yang tough lah, yang orang dah buat well over 1000 horsepower. So kalau aku memang hati aku ke arah GTR tu. Tapi apa kata korang? Kalau korang suka USDM, komen kat bawah. Kalau korang suka JDM, komen juga dekat bawah. Bagi tahu aku yang mana lagi korang prefer, JDM ke USDM. Komen kat bawah, like, share video ni, and kalau korang suka konten-konten aku, bolehlah korang subscribe. Aku jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.